Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan Nadiram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blyth. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Blyth pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja urusan dan juga perancangan bis kita pada hari ini, insya-Allah semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, sekarang saya akan kongsikan dua info semasa yang berlaku di sekitar daerah Blyth. Di antaranya iaitu unit dakwah daerah Blyth akan mengadakan majlis bergontong royong dan bimbingan bergerak yang mana ianya akan diadakan pada hari ini Selasa 26 Julai 2022 dan akan bertempat di nombor 14 lot 3251 Simpang 766 Sengkang 48 Sengkang 9 Kampung Sungai Lalit Lumut daerah Blyth dan insya-Allah ianya akan bermula pada jam 9.15 pagi nanti. Dan maklumat seterusnya iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik di sebahagian kawasan X2 dan sekitarnya akan berlaku pada hari ini Selasa 26 Julai 2022 dan akan bermula pada jam 1.30 petang sehingga jam 4 petang dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan switchgear dan feeder pillar di bawah kawalan Brunei Garrison. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Baiklah, sekarang kita akan saksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dia metan, mau kita dia suka. Jadi kita Blyth lah, pelanyo waris-waris ide Blyth. Tak kenal, maka tak cinta. Begitulah istilahnya bagi mengenali satu-satunya puak di daerah ini yang membawa nama daerah, iaitu Puak Blyth. Puak Blyth merupakan salah satu daripada 7 puak jati Brunei menurut Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Dikenali dengan nama Puak Blyth kerana penempatan mereka tertumpu di Sungai Blyth seperti Kampung Kuala Balai, Kampung Mumung dan Kampung Rampayo. Zaman Ayau Sangka Kalam telah melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa yang terbilang untuk mempertahankan bumi Darussalam dari dijajah oleh tentera-tentera Ayau musuh. Di daerah Blyth adalah garisan depan negara yang dipertahankan oleh Puak Melayu Blyth berkubu di Kuala Balai sebagai benteng awal. Menurut sumber daripada Tuan Haji Busu bin Ahmad, yang merupakan salah seorang Puak Blyth yang tertua di daerah ini, beliau menjelaskan bahawa Puak Blyth adalah keturunan berasal dari Sungai Meting dari Marudi Ulu Baram dan Puak Blyth yang memang asalnya bermastautin di Kuala Balai. Menurut sejarah awal bahawa masyarakat Puak Blyth ini berasal dari negeri Sarawak. Tempatnya ialah di Baram, iaitu tempat yang dinamakan Sungai Meteng. Sungai Meteng ini berada dalam Sungai Tinjar. Kemudian Sungai Tinjar itu dalam kawasan Sungai Batang Marudi Baram, Marudi Maram ya. Beberapa keadaan-keadaan yang memaksakan orang masyarakat Puak Blyth itu mengundurkan diri kerana untuk menyelamatkan keadaan masyarakat Muslim itu yang sering kali bertempur dan
berayau-ayauan dengan masyarakat Puakayan. Makanya pilihan yang terakhir, yang terbaik bagi masyarakat Belait itu ialah untuk turun ataupun untuk berpindah dari Sungai Meteng mengikut sungai menuju ke Merudi. Kemudian bila sampai di Merudi, masyarakat Belait itu masih juga memikirkan bahawa Merudi masih dekat dengan masyarakat yang bermusuh-musuhan itu, maka turun lagi menuju ke Labi. Dari Labi juga sampai setahun di sana berpadi pindah, tapi masih lagi juga keadaan tidak mengizinkan. Maka terakhirnya orang Belait mundur lagi ataupun turun lagi sampai ke Kuala Balai, tempat yang terakhir bagi masyarakat Pulau Belait. Maka di situlah orang Belait beramai-ramai di Belait itu untuk kehidupan semula, macam umpamanya mencari makan di sana, berumah di sana, dan apa juga kehidupan sehari-harian. Sebenarnya diketahui juga bahawa Kuala Balai pencariannya ataupun mata pencarian yang pertama ialah membuat sagu ambulong, dan yang lain-lain itu mencari damar, mencari kayu damar, dan mencari gatah jelutong, itu saja. Tapi yang pentingnya, yang utamanya adalah membuat ambulong. Menurut warisan yang ditinggalkan ataupun diwarisi orang Belait ialah warisan perkahwinan orang Belait dan hidup perkahwinan, warisan orang meninggal mati, dan banyak lagi lah warisan-warisan tinggal. Yang pentingnya yang sekarang ini masih kami buat ialah membuat permainan-permainan ala sikap, memain gendang-gendang asli dengan gendang tradisinya itu tawak, gelintangan, canang dan gong itu semua itu. Maka kenapa orang Belait itu masih lagi pandai, kerana masih lagi mengingatkan permainan-permainan itu. Kerana kebetulan juga secara langsung kami mewarisi alat perkakas gendang lama ataupun umpamanya gelintangan, canang, gong dan semuanya. Maka itulah ia masih lagi dimainkan penasa ini. Yang kami sekarang ini masih ingat ialah tarian ala sikap. Dan tarian ala sikap ini ialah satu tarian yang pada masa dulu dimain sewaktu salah seorang dari orang Puak Belait itu, orang tua-tua, orang anak-anak adalah meninggal, maka ia akan dimainkan selama 3 malam. Mengapa ia dimain? Kerana orang Belait itu 3 malam itu mayatnya masih di rumah, tidak boleh ditinggalkan tidur. Sekurang-kurangnya ada 1-2 yang masih bangun untuk menjaga mayat itu. Di situlah orang lama memikirkan bahawa sekiranya kalau semua tidur, mungkin satu perkara yang berlaku di rumah itu. Maka diambil keputusan bahawa mesti harus membuat satu permainan yang menggunakan ala sikap. Dan apabila orang itu hampir-hampirkan mengantuk, maka dia main ala sikap itu dengan bunyi gendangnya, dengan tarian-tariannya. Maka semua orang dalam rumah itu bangun. Kemudian cerita akhirnya maka pukul 1, pukul 2 itu mengantuk, main lagi. Itu telah sejarahnya mengikut sejarah lama itu sampai 3 malam yang bermain sana. Mengapa saya mengatakan bahawa harus dikatakan bahasa Belait itu? Kerana bahasa yang menanggalan bangsa. Maka itu saya bercakap di sini untuk mengatakan bahawa nemetan maka naon dia suka, tidak kenal maka tidak cinta. Sebab itu saya khusus menunjukkan kepada masyarakat Pulau Belait, kekalkanlah atau cubalah kekalkan bahasa Belait itu, kerana kita ni orang Belait sesatunya puak di Belait ni, di Brunei ni yang punya bahasa yang berlainan sedikit dari bahasa lain. Dan masalah kerana untuk mengkala itu terpulang pada diri sendiri, sama ada kita mau atau tidak. Kalau kita mau bangsa kita ni kekal ataupun dikenal oleh masyarakat lain, kita harus berpegang kepada konsep berbahasa sendiri itu. Secara keseluruhannya, Puak Belait ini banyak menyimpan nostalgia sejarah warisan budaya dan cerita perjuangan bangsa dari nenek moyang mereka, yang mana pada zaman ini
tidak semuanya tahu akan susur galur kisah sejarah perjalanan hidup leluhur mereka, melainkan melalui ristaan dan mewarisinya.